أعوذ بالشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا بالمشيئة، والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث بباهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين ya rabbal alamin. Dan riya artinya memperlihat-lihatkan kebajikan, dan ujub artinya tercengang dengan taatnya. Qala muallifu rahimahullahu taala. Jadi seterusnya daripada bagai-bagai maksiat batin, wajib kita menjaga daripada maksiat batin. Serupalah, sama bagaimana kita wajib menjaga daripada maksiat yang zahir. Jangan ditafriqkan akan dia, dibeza-bezakan dia, sama saja. Jadi kalau maksiat zahir itu kita jaga, batin pun kena jaga juga. Tapi itulah dia punya keadaannya sebagaimana amal wajib yang batin juga. Oleh kerana dia berbentuk batin, yakni amalul qalbi, amalan hati. Jadi itulah maknanya dia jadi orang panggil kita kerana tidak ada ittila' alaih minan nas, kerana tidak ada ittila', kerana tidak ada pemantauan, pengesanan daripada manusia terhadap, maksudnya orang tidak tahu amal batin kita, baik dari sudut mengerjakan amal wajib yang batin ataupun meninggalkan maksiat batin. Jadi itulah boleh jadi antara faktor yang menyebabkan yang batin ini begitu, kalau yang wajibnya ditinggalkan. Dalam masa kita mengerjakan amal zahir yang wajib, yang batinnya ditinggalkan. Ini yang ditempelak oleh Al-Imam Ghazali dalam kitab dia Minhajul Abidin. Ramai umat Islam yang mereka itu mengerjakan amal batin yang wajib, tapi meninggalkan amal zahir yang wajib, amal wajib yang zahir, tapi meninggalkan yang batin. Jadi begitulah, kita kena iktinak, ambil berat, beri perhatian untuk orang panggil kita benar-benar dapat terjaga daripada maksiat yang batin. Yang mana maksiat yang batin ini dia ada di dalam pengajian ilmu tasawuf. Jadi kita kena belajar, kerana benda ni diulas, dihuraikan, diberi penjelasannya di dalam ilmu tasawuf. Mana maksiat-maksiat batin ini. Jadi supaya orang panggil kita ni bersih. Istibra' bagi agama, maknanya membersihkan diri kita daripada apa saja unsur-unsur yang menjadi manik. Manik maknanya perkara yang menhalang, yang menegahkan orang panggil hubungan kita dengan Allah Ta'ala lain tak jadi clear lah mana. Sebab apa? Sebab ada masalah dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dosa.
Dosa ni, dia ditandakan pada dua, sama ada dosa yang zahir ataupun dosa dengan sebab melakukan maksiat yang zahir ataupun melakukan maksiat yang batin. Jadi, dosa pahala mana semua aktiviti kita, apa sahaja pergerakan kita, gerak geri kita ni, apa yang kita lakukan itu akan ditandakan. Yang pertama ditandakan pada buku rekod, buku catatan. Semua aktiviti kita tidak terlalai oleh pencatat perekodnya, itulah Raqib dan Atid. Raqib dan Atid akan mencatat yang baiknya, yang buruknya. Kemudian, dosa itu ditanda di dalam buku rekod. Yang kedua, dia ditanda pada hati kita. Dia ditandakan pada hati kita, yakni dengan noktah hitam. Ditandakan dengan noktah hitam. Kecil, besarnya, saiz besarnya titik hitam, noktah hitam itu, bergantung kepada besar kecilnya dosa kita. Jadi ditandakan di hati kita, dan kita memang sentiasa melakukan dosa. Kita sentiasa melakukan dosa, dan kita berterusan melakukan dosa walaupun ianya titik hitam. Tetapi kalaulah kita tidak berhenti terus menerus dan dosa itu berlaku. Kalau misalnya seorang yang tidak menutupkan aurat, misalnya dia keluar daripada rumah terdedah kepada pandangan ajnabi. Begitu juga orang laki-laki pun kena tutup aurat. Orang laki-laki pun dia kena tutup aurat. Pasalnya dia dengan sama-sama laki pun, kita dalam mazhab kita Imam Syafi'i itu kena tahu mana antara pusat dengan lutut. Jadi kalau pakai seluar pendek itu, jangan kira mazhab lain. Kira mazhab kita dulu, mazhab kita haram. Kerana nampak pohon itu makna aurat. Jadi sama dah. Jadi kalaulah mereka keluar daripada rumah, kemudian maknanya dalam keadaan berdosa. Kalau tidak tutup aurat, berdosa. Sehingga mereka balik. Dia tidak jadi satu tu, dia berterusan. Dia tidak macam sembahyang. Sembahyang ni apabila disengajakan tidak sembahyang zuhurnya di dalam waktu zuhur, masuk waktu asar, berdosa satu dosa, meninggalkan sembahyang. Tapi macam mana kalau yang tidak menutup aurat itu? Start daripada pagi lagi, dia keluar bekerja umpamanya, baik laki-laki ataupun yang perempuan. Jadi laki-laki boleh jadi aurat ni termasuk laki-laki, cuma oleh kerana aurat laki-laki itu agak-agak longgar sedikit. Jadi sebab itulah orang lebih tumpu bila sebut aurat itu kepada orang perempuan. Jadi kalau tidak bertudung, tidak berkhimar umpamanya, daripada dia keluar, dia bukan satu dosa, dia dosa yang berterusan. Sebab dia tak boleh nak kata satu, tidak, dia berterusan. Soalnya titik hitam tutup. Jadi tak lama akan penuh halaman hati kita. Hati kita akan dipenuhi dengan kehitaman. Dan apabila dah penuh halaman hati kita tu dengan hitam, masih lagi kita berdosa dan kita tidak bertaubat, kita tidak istighfar, tidak melakukan amal soleh, dosa semakin bertambah. Akhirnya apabila dah penuh maknanya halaman hati kita dengan kehitaman, bila kita masih lagi berdosa, akan dibuat lapisan yang kedua. 3 lapis, 10 lapis, 100 lapis, 1000 lapis, 10,000, 100,000 lapis, 1,000,000 lapis. Kalau dibiarkan, maksudnya tidak pernah didilik-dilikkan akan dia. Diliknya cara dia istighfar, bertaubat, buat amal soleh, redha dan sabar dengan segala musibah-musibah. Itu pengkifarat dosa. Kafarah makna kita dilik dosa tu. Dilik pada tulisan, buku catatan dan dilik pada hati kita. Jadi kalau kita tidak mendilik-dilik, makna tak pernah dilik, dia akan penuh. Dan akhirnya itulah yang Allah Ta'ala sebut. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bukan. Kalla bal ron. Ron ni makna kagak. Kalau ron 95, kalau ron 97 itu, tak apalah, iaitu boleh menggerakkan kereta kita. Ini ron, ini maksudnya kagak. Kagak di atas hati mereka itu dengan sebab apa yang diusahakan oleh mereka.
Minal ma'sam, daripada dosa-dosa. Nak boleh jadi karak ini, dia kalau sedikit-sedikit itu dalam bentuk, misalnya begini. Contoh kita nak pergi nampak ni. Misalnya sekarang orang memiliki kereta 3-4 buah kereta seorang-seorang. Jadi akhirnya tidak sempat untuk nak pakai kesemuanya. Jadi ada yang lama itu akan terabai. Begitu ni. Maknanya dia tak sempat dah nak pakai. Katanya tak apa, dia beli yang baru. Dia akan gilir-gilirkan, bergilir ganti mungkin. Tapi sudah tentulah yang lama itu dengan segala kelemahannya akan menjadi terabai. Bila terabai maksudnya kereta itu mula-mula dia berdebu. Bila dibiarkan dia dengan tidak dikenderai akan dia. Jadi mula-mulanya dia akan jadi berdebu. Dan kalau di peringkat debu ini, kalau kita kebas-kebas dengan kain. Ambil kain kebas-kebas, dia akan hilang. Ataupun sapunya hilang. Tetapi kalau sudah berminggu-minggu, yang debu, asalnya debu yang melekat, yang menghinggap pada body badan kereta kita itu, akhirnya dia akan jadi berkulat. Yang debu, kemudian dia akan jadi berkulat. Kerana sudah berminggu-minggu. Sudah sampai sebulan, tidak dihiraukan. Berkulat ini ibarat daripada kekotoran itu dah mula jadi mesra dah dengan body kereta. Maksudnya untuk menghilangkannya perlu kepada usaha yang agak lebih gigih. Perlu sental dengan kain, dengan penyapu, penyapu dia. Dan kalau tidak padan dengan itu maksudnya kena guna ubat. Itu untuk menghilangkan dan perlu kepada usaha yang sangat-sangat kuat. Jadi tetapi seandainya yang sudah berkulat itu dibiarkan lagi, tidak diambil pedulikan lagi. Terus menerus akhirnya sampai 6 bulan, setengah tahun. 7 bulan, 8 bulan tidak sempat. Begitu sudah kereta itu dah sampai berkulat, dah jadi malas, tak orang panggil tak larat dah. Rasa nak buat nak uruskan dia. Jadi terbiar begitu saja sampai berkarat. Tu nak boleh jadi berkarat itu diambil masa yang sangat lama. Begitu juga dosa yang kita simpan, yang kita peran, kata orang peran ni pergi ni macam kita apa nama ni? Tapai-tapai itu diperan orang panggil. Peram, peram dengan M, peram. Kalau bahasa kanan pergi, diperamkan dia, kita peramkan dosa kita ini, bermungkin bahkan bermustawtin. Dosa itu kalau 4 hari nama dia bermungkin. Tapi kalau dah sekian lama, dapat kad pengenalan, nama dia bermustawtin. Bila dah dapat kad pengenalan ini, maksudnya dia tak mau keluar daripada. Tak mau balik negeri dah lah. Jangan sampai bermukim pun tidak. Jangan sampai 4 hari dosa itu bermukim pada hati kita. Yakni delete dia. Delete. Bila kita sentiasa delete, ya dosa kita sentiasa buat. Kita tidak terdaya untuk tidak orang panggil melakukan dosa. Kita hamba yang lemah. Tapi tak apa. Asalkan kita berusaha untuk kembali semula kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta keampunan daripada Allah Ta'ala. Jadi kalau ada sikit-sikit macam debu-debu tadi dikebas-kebas dengan kain begitu mudah. Mudah. Tapi bila dia dah berhimpun dah jadi banyak, itu yang jadi susah, jadi rumit. Jadi maknanya semasa dia masih debu lagi, itu uruskan dia, buat. Jangan sampai bermukim, jangan sampai dia tu bermukim. Bermukim maknanya 4 hari dalam fiqh. Jangan sampai dia tu bermukim. Jadi yang orang panggil berkarat itu dengan sebab dah sekian lama dia bermustautin di hati kita, dah jadi warga negara tanah air hati kita. Maka macam mana nak buang karat? Karat itu adalah ibarat daripada bersedaging kotoran itu dengan body, dengan zat suatu benda, besi. Kalau kereta lah. Dia sudah jadi bersedaging, bermasuk-masukkan. Jadi macam mana kita nak buangkan karat itu? Nak sental dengan kain, dengan ubatnya dia tak boleh dah. Kena congkil dengan sodek seming tu. Akhirnya
kereta pun habis berlubang. Makna tak boleh nak buat. Itu bila berkarat besi tu akan jadi buruk. Dia akan jadi gapuh. Begitu juga hati kita. Hati kita sampai berkarat bermakna kekotorannya sampai kepada tahap kemuncak. Bermakna hati itu akan jadi rosak. Dosa ini dia bermukim bermustautin di hati kita. Kemudian dia akan merosakkan hati kita. Maka disebutkan hati yang rosak ini hati yang berkarat, hati yang hitam. Maka apabila hati rosak, alat yang paling utama untuk melakukan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala ialah hati. Bila hati rosak, macam mana kita nak berhubung dengan Allah Ta'ala? Yakin kepada janji-janji Allah Ta'ala dengan hati. Cinta kepada Allah Ta'ala ini sudah acap kali kita berbicara tentang cinta kepada Allah Ta'ala itu wajib nombor satu. Bukan sahaja wajib cinta kepada Allah Ta'ala, bahkan menjadikan cinta Allah itu nombor satu. Namun dengan hati yang sudah rosak ini bagaimana? Tak mungkin. Apabila hati itu dah dipenuh dengan noda dosa, maka orang ini tidak akan mendapat taufik daripada Allah Ta'ala. Itu di antara akibah yang sangat dahsyat sebenarnya. Bila seorang itu tidak mendapat taufik, bermakna dia tidak ada kekuatan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi hiduplah seorang itu bergelombang dengan dosa, meninggalkan segala wajibat, tidak sembahyang, tidak puasa ketika musim puasa, tidak berzakat dengan hartanya yang sudah sampai nisab zakat dan segala syarat-syaratnya. Tidak takut untuk melakukan maksiat-maksiat, bertambah-tambahlah maksiat-maksiatnya. Itu akibat daripada dosa itu dah terlampau banyak sehingga dia dah jadi karat. Sebab itu, dan dosa ini sama ada dosa yang zahir ataupun dosa yang batin. Sebab itulah kita kena kawal. Kena kalal, kena hadan, kena tahan diri kita daripada perkara-perkara yang menyebabkan kita jadi berdosa. Kita kena kawal diri kita daripada lindungi diri kita. Minta perlindungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita usahakan sabab-sabab kepada jauh daripada dosa. Banyak perkara yang perlu dilakukan untuk kita ni jadi selamat daripada dosa. Memastikan, maksudnya kita bergaul dengan orang-orang yang soleh. Jangan sengaja, jangan secara sengaja kita pergi kepada tempat maksiat yang kita tidak ada keperluan. Kalau ke pasar itu tidak ada arah. Orang Kelantan panggil tak ada arah, tak dapat tidak. Itu nak buat macam mana? Terpaksa kita kena pergi ke pasar. Kerana keperluan kehidupan kita ada di sana. Tetapi pergi ke pasar itu qadar untuk membeli sahaja. Jangan lebih daripada itu, makna kembali ke rumah. Ini ilzam baitaka, maknanya ilzamkan rumah, lazimkan duduk di rumah supaya terselamat kita daripada dosa-dosa, noda-noda dosa. Bila kita pergi ke tempat orang-orang ramai, terdedah kita kepada pemandangan-pemandangan, maknanya maksiat-maksiat yang tak mampu untuk kita mencegahkan dia. Tetapi kerana ada maslahah dan hajat seperti keperluan kehidupan kita, makan minum kita, masalah, itu tak mengapa. Qadar itu sahaja. Dan segala urusan kita ke pejabat-pejabat yang tak dapat dielokkan, ke mahkamah jarang-jarang sekali misalnya. Itu maksudnya perkara yang tak dapat dielokkan, tak apalah. Tetapi kalau tidak menjadi keperluan, lebih baik kita duduk di rumah. Kerana itu aslam, yakni terlebih selamat daripada terkena dengan noda dosa. Jadi kalau mu'allifur rahimahullah ta'ala, jadi setengah daripada dosa, itulah dosa batin, dosa hati. Setengah daripadanya ialah riya'. Riya' ini diambil daripada ro'a lah. Ro'a maksudnya melihat. Jadi riya' itu dari segi maknanya, kalau kita bahas dari segi sudut maknanya, makna perkataan dia maksudnya kita nak amal kita itu dilihat, dipandang oleh orang. Dalam arti kata kita nak perhatian orang terhadap amal kebajikan yang kita lakukan. Kita nak perhatian dan nak penghargaan daripada makhluk. Atau dengan kata lain, riya' itu kita melakukan suatu amal itu bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makna riya'. Riya' dan ujub. Dia sebut.
Riak dan ujub tu dua pembinasa pahala amal ibadat kita. Yang paling power. Lebih daripada segala mafsadah yang lain. Dan Imam Ghazali sebut, dia panggil Imam Ghazali dalam Ihya yang Ulumuddin dia, dia sebut orang panggil muhlikat, rubu'ul muhlikat. Dosa ni dia ada dosa sebagaimana amal juga. Amal ni ada amal qasir, ada amal mutaaddi. Qasir itu makna pendek. Maksudnya siapa yang melakukannya dia sahajalah yang dapat. Kalau amal mutaaddi bukan sahaja dapat manfaatnya kepada orang yang melakukannya, bahkan kepada orang lain, seperti segala amalan-amalan yang termasuk dalam hukum fardu kifayah. Dosa pun macam tu juga. Dosa ni dia ada dosa semata-mata. Dan ada dosa yang muhlikat. Dia membinasakan. Dia tidak sekadar dosa, kita berdosa dengan sebab melakukannya, bahkan dia lebih daripada itu. Dia akan memberi kesan lain lagi, seperti membatalkan pahala. Selain daripada dosa yang kita sebut saat ini, menjadi sebab kepada terdindingnya kita daripada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, mana terdinding kita daripada terhijab diri kita daripada taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada jenis-jenis dosa, dia adalah muhlikat. Dia membinasakan. Bukan setakat dosa, dia macam inilah macam kalau bandingan dia macam soleh, musleh. Kalau orang yang soleh, orang yang baik, mereka yang melakukan amal-amal soleh. Musleh, orang yang membaiki manusia yang lain. Jadi, begitulah juga dosa ni dia ada setakat diri dia saja, dan ada dosa yang dia melarat kepada memudaratkan, maknanya dengan sebab dosa ini menyebabkan batal pahala ibadat kita. Riak dengan ujub adalah dua pembinasa yang paling power kepada pahala amal ibadat kita. Ketika Allah Ta'ala membicarakan tentang batal pahala sedekah dengan sebab mengungkit-ungkitkan pemberian ataupun menyakiti hati orang yang kita berikan kepadanya sesuatu, kerana sedekah ataupun hibah dan lain-lain. Begitu firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu membatalkan sedekah. Maksudnya di sini ialah pahala sedekah. Jangan kamu membatalkan pahala sedekah kamu bil manni wal adha, dengan cara man. Man ini maksudnya ialah mengungkit-ungkit, berbangkit. Mengungkit dengan pemberian. Ingat, pantangan yang paling besar, pantan yang paling besar dalam bab amale, sedekah, infak, pemberian, hadiah, ialah mengungkit. Al-mannu, mana mengungkit-ungkit. Kalaupun kita nak marah macam mana sekalipun, sabarlah, jangan sampai kita mengungkit. Walaupun yang 10 tahun lepas, 20 tahun lepas, kebaikan kita kepada seseorang itu diungkit oleh kita, maka pahalanya akan jadi binasa. Sebagaimana firman Allah Ta'ala ini, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Allah Ta'ala dah bagi tahu dah. Maksudnya batal pahala sedekah ini dengan mengungkit-ungkit. Jadi, ialah kita ni macam semasa kita baik dengan seseorang, kita suka, kita baik, kita sayang kepada seseorang. Jadi kita memberi. Kita banyak memberi kepadanya. Tetapi ketika berlaku clash, perbalahan, pertelikahan, maka mulalah kita nak mengungkit. Dia kecenderungan begitu. Syaitan dia akan ganggu kita, menhasut kita supaya kita mengungkit-ungkitkan kebaikan yang kita pernah lakukan kepada seseorang itu. Contohnya kita katakan, ini yang berlaku. Dua beradik, yang seorang itu mempunyai keluasan rezeki.
Yang seorang lain itu hidupnya miskin, anaknya ramai. Dia hidup dalam keadaan susah. Jadi dalam ramai-ramai anaknya itu, yang adik-beradik yang seorang lagi itu dia melihat ada potensi, ada bakat untuk berjaya dalam pelajaran. Lalu dia pun katakan kepada adik-beradik dia, yang ayah kepada anak dia, yang ramai yang susah tak ni. Adik-beradiknya yang susah. Dia kata, hak ni, seorang ini, Amran ini, tak apalah, biar saya lah yang sponsornya, yang saya taja lah, soalan begitulah. Saya lah yang sara dia. Keperluan sekolahnya sehingga dia masuk universiti pun, maknanya adik dia lah. Adik dia tu, anak adik dia, anak saudara dia lah. Budak tu. Jadi, awak jangan bimbalah. Yang ni seorang nampaknya dia ni ada bakat dalam pelajaran. Jadi kamu tu saya tahu, kamu tu mana hidupnya susah. Jadi abang dia saat ni tu bantulah memberi sepenuhnya segala keperluan yang diperlukan oleh anak kepada mana adik dia saat ni. Begitu lama akhirnya anak ini dah berjaya masuk universiti dan mempunyai kehidupan yang sangat orang panggil luas. Kemudian berlaku perbalahan. Berlaku perbalahan di antara dua beradik ni. Dua beradik, dua saudara boleh berbalah. Lalu yang namanya anak, walaupun dia tu menerima budi daripada bapa saudaranya sebegitu banyak, tapi anak tadi tetap saja menyembelihi bapaknya. Jadi bila dah berbalah begitu, maksudnya abang dia tadi tu mengungkitlah, dia kata, kamu boleh jadi semacam ini, berjaya ni kerana akulah. Sekarang kamu ni menyembelihi bapak kamu. Kenapa? Soalan. Jadi dia mengungkit-ungkit. Aku telah berikan itu, ini. Di saat kamu kesusahan begitu begini, mana akulah yang sekarang perbelanjaan yang banyak semasa masuk aku juga jadi masa tu dia mengungkit. Jadi kalau dah mengungkit begitu, walaupun yang 10 tahun lepas, 20 tahun lepas, ranak begitu saja, hancur seperti maknanya kertas-kertas yang dimakan oleh api. Maksudnya yang dibakar oleh api. Itu mengungkit. Jadi, tengok. Allah Ta'ala kata, Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Kalladhi yunfiku malahu ria'an nas. Seperti jangan kamu membatalkan pahala sedekah kamu dengan cara mengungkit dan juga menyakiti hati orang yang kamu beri. Sepertilah orang yang infak fi sabilillah hartanya ria'an nas, riak kepada manusia untuk mendapat perhatian manusia. Jadi yang mana lebih power dari sudut membatalkan pahala sedekah. Jadi dengan riak itu dibandingkan batal pahala sedekah dengan sebab dengan azab ni, sepertilah batal sedekah, pahala sedekah, bukan sedekah, mana pahala sedekah, dengan sebab riak. Yang sedang kita bicarakan sekarang. Jadi dibandingkan terbatal, yang mana lebih power dari sudut terbatal pahala, dengan sebab men ke atau dengan sebab riak. Jadi sudah tentulah riak itu lebih power dari sudut terbatal pahalanya. Yakni dia lebih dahsyat dari segi membatalkan pahala. Sebab Allah Ta'ala membandingkan batal pahala dengan sebab man itu ialah seperti. Jadi kalau kita belajar sedikit ilmu balaghah, namanya tasybih, itu mudah je, simple je saja sebenarnya. Jadi dia panggil batal pahala sedekah dengan sebab riak itu yang di musyabbah bih dia panggil. Diserupakan batal pahala dengan sebab mengungkit seperti batal pahala dengan sebab riak. Jadi batal pahala dengan sebab riak itu lebih power, lebih kuat berbanding dengan batal pahala dengan sebab mengungkit-ungkit. Karena contohnya begini.
Kita buat contoh yang mudah. Tu. Kita katakan Zaid seperti harimau ataupun singa. Apa maksud Zaid seperti singa? Yakni bengken, bengis. Jadi, Zaid ni bengis, bengken. Seperti harimau. Oh, cikgu itu bengken, seperti harimau. Jadi, siapa yang terlebih ganas, terlebih bengken, terlebih bengis? Adakah Zaid terlebih bengis daripada harimau ataupun harimau terlebih bengis? Sudah tentulah kita katakan harimau. Maka dikatakan Zaid seperti harimau. Kalaulah Zaid yang lebih bengis, lebih bengkin daripada harimau, kita kena kata harimau itu sangat bengkin, sangat bengis seperti Zaid. Dibandingkan bengkinnya, bengisnya, ganasnya harimau itu seperti Zaid. Yang ini dah sudut itulah. Bermakna Zaid ni lebih bengkin. Tapi tidak. Zaid seperti harimau dikata. Jadi samalah. Jadi dibandingkan batal pahala sedekah dengan sebab mengungkit-ungkit, sepertilah batal pahala sedekah dengan sebab riak. Bermaknanya riak itu lebih power dari sudut membatalkan pahala sedekah. Jadi riak ini dia boleh membatalkan pahala amal ibadat yang kita buat itu secara riak. Dengan sebab itulah kita kena belajar kitab ni, dia sebut saja je. Jadi kita kena belajar ilmu tasawuf, kitab tasawuf untuk memahami riak, lawannya ialah ikhlas. Biasa orang mengaku dia ikhlas, tak perlu kita mengaku kita ikhlas. Allah Ta'ala yang menilai kita ikhlas ataupun tidak. Jadi bukan kita yang mengaku kita ikhlas. Saya tolong awak ni dengan ikhlas hati. Tak perlu kita cakap begitu. Allah Ta'ala yang menilai. Biar Allah Ta'ala menilai kita. Kita tidak boleh menilai diri kita kerana kita sentiasa bersangka baik kepada diri kita. Kita terdorong untuk bersangka jahat kepada orang lain dan bersangka baik kepada diri sendiri. Sebab itulah kita sukar untuk melihat kekurangan dan keaiban diri kita. Sebab itu dalam suatu hadis Nabi menyatakan, "Idza aradallahu bi'abdin khairan", seandainya Allah Ta'ala nak jadikan bagi seorang hamba itu dia dapat kebajikan yang banyak, pahala yang banyak, ada 3 perkara disebut dalam hadis itu. Kita ambil yang akhir, wa bassarahu ayubah. Allah Ta'ala menjadikan dia dapat melihat keaiban diri dia sendiri. Itu penting. Jangan jadi perasan kita ni sangat bersih. Itu merugikan. Kalau kita tidak mampu melihat sendiri keaiban yang ada pada diri kita, kita perlukan kepada orang lain. Orang mukmin itu dengan orang mukmin yang lain itu, kata Nabi-Nya ialah seperti cermin. Cerminnya baik, bukan yang karak, yang berkhasat. Kalau cermin yang tidak baik, jerawat batu pun dia kata tidak ada. Muka awak maknanya lecimon, maknanya tidak ada jerawat sikit pun. Itu cermin yang tak baik. Kalau cermin yang baik, dia akan bagi tahu habis. Kalau kita mengecat, begitu banyak percikan cat itu. Kalau dilihat di cerminnya, kita akan nampak. Tapi kadang-kadang kita ni cuai. Kita dah orang panggil rasa, beres dah, kita pergi sembahyang, selepas sembahyang, tertengok di cermin, masih ada lagi. Jadi cermin yang baik. Jadi orang beriman, nisbah kepada orang beriman yang lain, dia adalah seperti cermin. Dia menampakkan kepada kita kejelekan-kejelekan kita. Itu. Jadi kita sendiri kita bersangka baik kepada diri kita sendiri. Karena orang Arab kata hubbuka li syai' yuqsim wa yu'mi. Kecintaan kamu terhadap sesuatu itu membutakan dan menulikan mata kamu. Maksudnya orang yang kita sayang, anak kita misalnya. Sukar untuk kita menerima pengaduan orang mengatakan anak kita jahat, anak kita melakukan suatu benda yang tak sepatutnya. Kita tetap akan mengatakan anak kita tu baik. Payuh, siapa-siapa dia pun. Namun, kita kena bersikap adil. Adil itu makna sikap yang betul.
Jangan kita terkalahkan dengan orang panggil emosi cinta kita tu kepada anak itu, mana boleh sehingga kita tak nampak dah kekurangan dia. Kita kena siasat, bukan terus menerima kalau orang mengatakan anak kita tu buat sesuatu yang tak baik. Bukan terus menerima, kita siasat dulu. Kadang-kadang ada ibu bapa ni dia pakai terima begitu saja. Akhirnya dia menghukum anaknya. Jadi sedangkan anaknya tak buat. Itu pun satu hal juga. Jadi kalau orang bagi tahu kepada kita anak kita melakukan perkara yang tak elok, kita siasat. Kita berusaha untuk tabayun, dia panggil. Tabayun tu berusaha untuk mengetahui apa sebenarnya yang berlaku. Jadi begitu juga, apatah lagi diri kita, benda yang kita paling sayangi ialah diri kita sendiri. Jadi agak susah untuk kita melihat kekurangan yang ada pada diri dan menerima ia. Kalaupun kita mengaku itu satu kekurangan, tapi kita maafkan diri kita. Kita anggap dia tu kecil sedikit saja. Tapi kalau orang lain yang ada perbuatan yang tak elok itu, benda yang tak elok, maka kita hentam dia, condemn dia habis-habisan. Perkara yang sama ada pada diri kita, kita anggap benda itu tak apalah, kita kan manusia, ada salah silap, pandailah kita kata macam tu. Kalau anak orang lain kita kata jahat, ibu bapaknya tak pandai mengajar anak. Kalau anak orang lain, kalau anak kita melakukan kesalahan yang sama, lalu kita kata nak buat macam mana, biasalah budak-budak, takkan tak faham budak-budak, perangai budak-budak macam mana. Oh, pandai pula kita kata macam tu. Kalau anak orang lain bersungguh-sungguh bermati-matian, kita hentam dia. Jadi kita ni tidak bersikap adil antara diri kita dengan diri orang lain. Kita mudah bersangka baik kepada diri sendiri. Jadi kalau ini tak dapat ditarbiahkan sifat ini, maknanya susahlah kita ni nyanyulah. Kita jadi perasan. Jadi maknanya kita tak merasakan kita ni riak, kita tak mengaku kita riak. Perkara yang zahir, benda yang zahir, apa dia yang zahir? Maksiat yang zahir, mengumpat. Mengumpat ni biasa orang nafikan. Saya tak mengumpat. Habis ya, saya hanya bercerita-cerita saja. Aduh, pandailah dia tu guna istilah-istilah. Jadi tak mengaku, mana mengumpat. Jadi kita ni kalau dah melakukan maksiat, nombor satu sekali, sekurang-kurangnya kita mengaku kita tu buat maksiat. Jadi kita dah melakukan maksiat, kita tak mengaku kita tu buat maksiat, lagi-lagilah Allah Ta'ala bertambah-tambahlah murka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang bersalah, kalau dia mengaku salah, jadi kita pun kalau nak marah pun, jadi dah down sikit ni. Tapi kalau dia tak mengaku dia tu salah, kita begitu jadi semakin nak marah dah. Jadi biar kita tahu makna riak. Kalau kita tak tahu riak, tentang riak, tak belajar tentang riak ini, kita tidak akan tahu. Jadi kita ni dia tidak hurai. InsyaAllah kita belajar kitab tasawuf, di sana ada huraian tentang riak, ikhlas, amal-amal batin. Riak ini maksudnya ialah kita nak perhatian daripada makhluk, daripada manusia. Kita nak penghargaan. Marilah kita meniru, mencontohi orang yang melakukan amal dengan secara ikhlas, yang Allah Ta'ala rakamkan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Insan atau surah Ad-Dahr. Bagaimana mereka mengatakan, innama nut'imukum liwajhillah, hanya sahaja kami memberi makan akan kamu. Liwajhillah, kerana wajah Allah Ta'ala ikhlas semata-mata kerana Allah, tidak ada campuran. Gharak, tujuan melakukan amal ibadat itu semata-mata kerana Allah. Jadi ikhlas itu maknanya tidak ada campuran. Kalau ada campuran dari sudut gharak, tujuan melakukan amal itu dengan yang selain daripada Allah Ta'ala, nama dia tidak ikhlas. Dan tidak ikhlas itu maksudnya riak. Kita nak sesuatu yang lain daripada Allah Ta'ala. Nak perhatian makhluk, nak pujian daripada makhluk.
nak pembalasan daripada makhluk, ataupun dengan kata lain nak popular, nak masyhur. Jadi masyhur itu, jadi popular tidak salah. Ini yang perlu difahami. Jadi popular, jadi masyhur itu tidak salah. Mahu kepada kemasyhuran itu salah. Karena bila kita masyhur, sukar untuk kita jadi ikhlas. Jadi bila tidak ikhlas, dia jatuh kepada riak. Jadi bila kita belajar bab riak ini secara khusus di dalam ilmu tasawuf, akan terbongkar, tersingkaplah tabir kepada orang panggil hakikat maksiatnya itu apa dia. Itu kita belajar apa dia maksiat setara mana. Untuk kita tu rasa takut untuk terjebak dengan dosa ni. Takut di atas diri kita dan atas anak-anak kita. Cucu-cucu kita, bila kita dah ada cucu, kita bimbang pula kepada cucu kita. Mereka telah terdedah kepada, mereka membesar dalam keadaan terdedah anak-anak sekarang ini. Mereka terdedah kepada perkara-perkara yang mafsadah, yang merosakkan. Anak-anak kita tidak pernah lekan dengan telefon, dengan gadget. Dan agak susah untuk kita mengawalinya. Ya, kita kontrol, kita kawal pun. Jadi kalau anak kita itu kita tidak terbiah dengan agama, pasti dia dapat menipu kita. Tapi kalau anak itu dah ada asas agama, reti takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi masih lagi walaupun dia takut, tetap saja dia terlanjur melakukan dosa. Tapi sekurang-kurangnya bila kita bagi tahu tentang janji seksa Allah Taala, dia rasa takut. Tu. Dan kalau dia buat pun pada kadar yang paling sedikit. Tidak melampaui kepada dosa-dosa yang sangat besar. Jadi kita melakukan ibadah atau amal kebajikan itu kerana selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya kita kena tanzih untuk itu. Bagaimana untuk tidak jadi riak ini? Dia ada orang panggil usaha yang dipanggil sebagai secara orang panggil batin, dalaman, dan ada juga secara luaran. Luaran ini maksudnya salah satu daripada sabab atau cara untuk kita nak mentarbiah dengan sifat-sifat yang mahmudah, tarbiah diri kita, dan dalam masa yang sama membuang segala sifat-sifat mazmumah, mana yang tercela. Yang 10 yang dibilangkan dalam kitab yang paling basic dalam ilmu tasawuf. Dia banyak tapi dibilang ke 10 ni besar-besar. Jadi maksudnya ialah antara caranya ialah kita berkawan. Dia berkawan bukan ini saja. Bergaul dengan orang soleh. Bukan sahaja untuk tarbiyah diri kita jadi ikhlas, mukhlis, bukan mengelakkan daripada riak. Kita berkawan dengan orang baik, maka kesannya tu akan ada. Begitu juga berkawan dengan orang jahat. Perangainya akan berjangkit kepada kita. Ya, boleh jadi orang mengatakan tak apa, saya tidak akan ikut perangainya, nak berkawan saja. Jadi mula-mula tak apalah. Tapi lama-lama kita akan terikut-ikut. Sama lah juga kedekut ke berapa. Jangan berkawan orang yang kedekut, kerana kita akan terikut-ikut. Jadi kalau kita ni berkawan dengan orang pemurah, insya-Allah walaupun kita kedekut, lama-lama kita akan jadi pemurah. Kita berkawan dengan orang yang rajin melakukan ibadat, kita malas melakukan ibadat. Tapi berkawan dengan orang rajin. Suatu ketika dulu, contohnya saya sendiri. Yang masa tu masih belajar. Begitu ada seorang pelajar daripada luar Kelantan lah, yang saya kenali, yang dia tu ialah anak tok guru, anak tuan guru, anak ustaz. Jadi begitu latar belakangnya, tarbiyah daripada keluarga. Jadi yang kita nak sebutnya ialah dia mari belajar di Kelantan. Jadi kita diberi tanggungjawab untuk menjaga dia. Di sekolah mula dia masuk tahfiz, kemudian dia masuk sekolah Arab di Kelantan. Jadi nak bagi tahunya ialah walaupun dia budak
banding dengan kita ni masih belajar lagi masa tu. Tetapi dia ni tak tinggal sembahyang witirnya, rajin buat ibadah. Masa tu kita sudah mula mengajar keluar, dan bila kita mengajar kita bawa dia dengan motosikal. Kita yang sudah mengajar dah, tapi kita tak buat amal. Tapi dia kerana dia ditarbiah oleh, boleh jadi oleh ayahnya ataupun dia sendiri, dia memikirkan dia tu anak tok guru, dia rajin buat ibadah. Jadi apabila bila dia begitu melakukan itu secara berterusan, maka timbullah perasaan kita rasa malu. Allah, malunya aku Aku bawa dia untuk aku pergi mengajar. Aku ni dah mengajar orang. Dia ni masih lagi bersekolah tingkatan. Jadi, dia sudah menunjukkan orang panggil ibadahnya jadi lebih daripada kita. Akhirnya dengan sebab kita rasa malu gitu, kita pun kita lakukan sama juga. Itu kesan. Dan ada lagi kita bersahabat itu dengan orang yang budak-budak bagus, yang baik. Kalau dari segi ilmu, pada masa tu kita masih lagi belajar. Kita lebih daripada dia dah. Tapi bila berlaku apa-apa dia, dia tu makna bila kita ni biasa bawa ke rumah misalnya. Kita berkawan tu begitulah semasa belajar di pondok, bawa kawan daripada luar, daripada Johor misalnya, daripada Pahang, cuti hari Jumaat, kita pun bawa pula mereka. Jadi alhamdulillah Allah Ta'ala berikan kepada kita berkawan dengan orang-orang yang soleh. Budak yang lebih muda daripada kita. Tetapi dia menunjukkan contoh yang sangat baik. Itu menyebabkan kita rasa malu. Dan akhirnya kita akan, lama-lama kita akan jadi mudah untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Tapi kalau kita ni sudah cukup baik, agak baik, tiba-tiba pergi berkawan dengan yang tak sembahyang ban. Akhirnya kita juga akan jadi eceh selepas pada tu. Jadi ewek, jadi longgar. Akhirnya kita sanggup meninggalkan sembahyang. Yang kita daripada kecil lagi ditarbiah, dilatih oleh ibu bapa kita. Kalau tak bangun subuhnya, dipulaskan perutnya sehingga bangun. Tetapi oleh kerana pengaruh kawan, begitu asuhan yang begitu sangat berjaya oleh ibu bapaknya, semakin jadi longgar semula. Sebab itulah, untuk menjadi ikhlas dan mengelakkan diri kita daripada jadi riak, kita berkawan dengan orang-orang yang ikhlas. Ikhlas ini adalah amal hati. Orang tak tahu ikhlas atau tidak ikhlas. Tetapi apa-apa saja yang ada di dalam hati kita, sama ada yang baik ataupun yang buruk, kalau dia terlalu banyak, dia akan melimpah keluar. Maksudnya, sifat kita itu akan jadi perbuatan-perbuatan. Daripada, mana daripada, maknanya, dengan sebab orang panggil pengaruh pergaulan begitu. Dengan sebab tu jaga pergaulan kita. Jadi yang kita orang-orang yang kuat sangat sifat, sama ada yang baik ataupun yang buruk. Kalau orang yang terlampau kedekut, maka orang tahu belaka dia sangat kedekut. Tapi kalau macam kita ni kedekut juga, tapi tidaklah nampak sangat sebab pandai kita lindungi. Semua orang ada sifat kedekut. Jadi, apabila dia nak sebut sana ialah macam mana kita tahu seorang itu ikhlas. Seorang itu apabila dia tu sangat-sangat ikhlas, dan maka dia akan terserlah walaupun benda tu benda batin. Seorang yang sangat ikhlas, seorang yang sangat murah. Murah tu perbuatan yang zahir lah. Jadi kita ketahui, kerana kita lihat kepada apa saja muasyarah dia, muamalat dia dengan kita, dengan orang lain. Jadi dia tidak nak kepada harta benda orang lain, harbuan. Dia tidak nak kepada kemasyhuran. Dia yang berusaha bertunggu lumus, orang lain dapat nama. Dia tak kisah pun. Kerana dia tidak nak nama. Tidak nak jadi masyhur. Jadi berkawan dengan orang-orang yang kita nampak tanda-tanda ikhlas. Dia ada juga tanda-tanda. Tanda-tanda seorang itu ikhlas. Jadi mudah-mudahan dengan kita berkawan dengan orang-orang yang baik ini, perangannya itu akan berjerakit.
Yang ni berjangkit kepada kita. Jadi sekurang-kurangnya kita rasa malu. Bahkan kalaupun kita tidak boleh terapkan sifat-sifat yang baik yang ada pada teman kita, sekurang-kurangnya kita malu kepadanya. Yang menyebabkan kita tidak buat maksiat-maksiat. Dan akhirnya mula-mula kita malu kepada dia. Lama-lama kalau kita belajar, akhirnya kita akan malu kepada Allah, takut kepada Allah. Takut kepada azab api neraka. Jadi riak ini dia membinasakan pahala amal ibadat kita. Jadi tidak ada jalan lain melainkan kena belajar secara tafsiri. Supaya kita cukup-cukup mengenali riak itu apa ni. Untuk mengenali sesuatu perkara itu, kita juga kena mengenali dia punya lawan dia. Dan perkara-perkara yang boleh merosakkan dia. Itu kena tahu. Supaya orang panggil, mana bila kita kenal riak ini apa, maknanya kita boleh hindari dia. Dia tidak sebagaimana yang saya sebutkan mula-mula tadi. Kalau amal-amal yang zahir ini, kita kenal lah dia secara zahir. Sembahyang, kita tahu itu sembahyang. Oh, dia sudah sembahyang. Oh, dia sudah pergi haji. Oh, dia pergi umrah. Kita tahu. Sebab itu amalan-amalan yang zahir. Dia puasa. Walaupun dia boleh menipu, tapi pada zahirnya kita cam. Dia ni puasa. Mengeluarkan zakat. Tahu. Tapi amal-amal batin yang wajib ataupun maksiat-maksiat batin ini orang tidak tahu. Itu yang kita sedap hati itu. Orang tak tahu kita ni kedeku, orang tak tahu kita ni pendengki. Misalnya lagi akan datang bicarakan makna dengki. Jadi riak itu makna buku kitab yang menuliskan riak setebal ini. Bak ikhlas serta dia sama. Kena tahu lawan dia. Kalau riak, lawan dia ialah ikhlas. Ini bagaimana ciri-ciri yang dikatakan riak itu. Apa-apa saja usaha yang kita lakukan itu untuk menarik perhatian orang sekurang-kurangnya. Yang kedua ialah pembalasan ganjaran. Itu dipanggil jaza. Jadi kalau begitu kita tu ada riak. Jadi dengan sebab riak ini dia boleh menyebabkan jadi batal pahala amal ibadat kita. Maka usahakanlah bersungguh-sungguh menjaga daripada riak. Dan riak ini disebut sebagai syirik khafi. Itu yang kita patut takut. Syirik yang tersembunyi. Begitu Allah Ta'ala melarang daripada berlakunya riak. Yang pertamanya mana tu dalam surah Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Alladzina hum yura'un. Alladzina hum yura'un. Jadi maknanya mereka yang melakukan amal dengan keadaan yura'un, sengaja memperlihat-lihatkan untuk mendapat perhatian dan penghargaan daripada makhluk. Jadi itu banyaklah kalau kita nak semua mana hadis-hadis yang Nabi larang kita daripada riak. Riak itu maknanya kita buat itu kerana selain daripada Allah Taala. Tu. Dan dengan pembahagian kelas-kelasnya. Dia ada riak yang mana yang paling besar mana riak dari arti kata orang panggil sampai dia tu kita nak tu semata-mata dia ada mahdhah. Dia ada mahdhah, ada ghair mahdhah. Riak ni dia ada riak mahdhah, ada riak ghair mahdhah. Riak yang mahdhah itu riak 100%. Itu dipanggil mahdhah. Apa yang kita lakukan daripada ibadat itu semata-mata nak kepada selain daripada Allah Taala. Itu dipanggil riak yang mahdhah. Kalaupun terkena juga kita dengan riak, biarlah riak yang tidak mahdhah, ghair mahdhah. Mana tidak mahdhah, tidak 100%. 50% saja riak, 20% itu tinggi dah tu. Jadi maknanya kita tahu lawan dia perkara yang baik. Jadi sesuatu yang masuk dalam makna ikhlas, maka dia tidak riak lah.
Jadi kita kena sedar diri kita bahasanya kita ni, orang panggil ada sifat-sifat ini. Mana sifat ini akhirnya membawa ni banyak Allah Ta'ala sebut tentang menjaga orang panggil daripada riak ini. Tu. Daripada maknanya maksiat batin yang dinamakan sebagai riak. Jadi ada riak yang jali. Mana riak mana riak jali, ada riak jali, ada riak khafi. Riak jali tu hak tadi riak ni adalah syirik khafi. Itu satu. Ni pembahagian riak tu pula dia ada dua, satunya jali, satu lagi khafi. Jali ni makna teran-teran. Khafi ni tersembunyi. Yang jali tu nampak sehingga orang pun perasan kita ni riak. Sebab nampak jelas tanda-tanda riak. Tu riak jali. Dan satu lagi riak yang agak tersembunyi. Yang lebih sukar untuk mengesan akan dia. Kita perasan kita ni sudah riak, sudah ikhlas dah tapi tidak lagi. Nak faham ikhlas dengan baik, fahami riak. Nak fahami riak, kena faham ikhlas. Dia saling tolong-menulun di antara satu sama lain. Jadi mudah-mudahan apabila kita dapat mengenali riak ini. Yang riak itu ada jali, khafi, kemudian satu lagi riak itu adalah syirik khafi. Itu sebagaimana surah ayat yang terakhir daripada surah Al-Kahfi. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Yakni maka barang siapa yang ada harap, impi, idamkan nak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tanya orang sekarang, baik yang mudanya tua, nak berjumpa dengan siapa dia? Siapa dia lagi tak puas hati nak berjumpa? Manusia dia nak berjumpa walaupun dia sudah lumpuh sekalipun, dia tetap boleh pergi masjid, dia pergi masjid. Ataupun tak boleh pergi masjid, dia semain di rumah kerana uzur itu, tapi dia masih lagi tetap meneruskan dengan pembelajarannya. Jadi mana siapa-siapa dia yang dia ada harap, kita ni harap ke tak, mengimpi ke tak, idam ke tak, rindu ke tak nak berjumpa dengan Rasulullah SAW. Jadi siapa-siapa dia yang ingin berkeinginan untuk orang panggil berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka falyamal amalan salih, maka hendaklah dia beramal dengan amal soleh, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan dia syirik di dalam melakukan ibadat kepada Allah Taala akan seseorang pun, akan sesuatu pun. Itu dipanggil sebagai menyengutui Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksudnya itu riak. Ya, orang yang dah terlalu riak itu dia akan nampak pada zahirnya, nak menunjuk-nunjuk. Jadi kalau riak itu pada peringkat yang masih lagi sedikit kandungannya atom, kita kena dan kita kena dilik semua. Dilik semua tu mana kita istighfar dan juga beramal soleh, mana bertaubat daripada dosa batin. Ya, kita bertaubat daripada dosa batin. Kita bertaubat daripada riak, daripada ujub dan juga kawan-kawan mereka. Jadi itulah cerita sedikit sebanyak cerita tentang mana riak. Jadi riak itu dia panggil ambil daripada ra'a, maksudnya melihatlah. Dan ujub artinya tercengang. Ila akhir, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma khaifin wa inabatal mukhbitin wa syukra as-sabin wa tabatas siddiqin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillah.